Okey. Okey, saya nak cerita sebelum saya baca ini. Baru-baru ni, kan ada enactment Negeri Kelantan. Sejam dah kita ni. Enactment Negeri Kelantan. Dia kata jenayah Kelantan, Ning Ailin telah pergi ke enactment jenayah Kelantan, kemudian membatalkan memohon pembatalan 18 section di dalam enactment jenayah kerana dikatakan bercanggah dengan perlembagaan. Daripada 18 itu, 16 dipersetujui untuk dibatalkan kerana bercanggah dengan perlembagaan. Jadual ke-9, senarai 1 dan 2 perlembagaan. Okey. Settle. So, baru-baru ini, Dewan Undangan Negeri Kelantan telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka akan menggubal kembali undang-undang tersebut. Dia kata, kita nak gubal balik mana yang telah dimansuh. So, AG mesti halang Kelantan gubal semula peruntukan. Majlis Perundingan Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Taoism Malaysia menggesa Peguam Negara campur tangan terhadap langkah Kelantan menggubal semula peruntukan jenayah syariah yang dibatalkan. Sebagai perlindungan terhadap kepentingan awam, kedaulatan undang-undang dan perlembagaan persekutuan, AG harus bertindak kerana penggubalan semula akan menjadi ancaman serius terhadap demokrasi dan menggugat kestabilan negara. Semua pihak patut bertindak demi kepentingan negara dan menegakkan demokrasi berparlimen. Dalam Dewan Negeri Kelantan awal bulan menerima usul menggubal semula 16 perkara kerana melebihi bidang kuasa. Baik. Saya tertarik nak tengok penggubalan itu daripada aspek apa. Penggubalan tersebut daripada aspek apa sebenarnya? Sebab kalau aspek dia nak ubah 16 itu kepada perkara lain, dia tak ada isu lah sebenarnya. Tetapi kalau sekiranya dia nak gubal benda yang sama, menggunakan tata cara yang sama, cuma perkataan dia mungkin lain, itu menunjukkan kebodohan adun Kelantan lah. Dewan Undangan Negeri Kelantan menunjukkan kebodohan mereka lah. Ada yang kata itu, kita dah hantar kanun jenayah ini kepada Sultan Kelantan. Kenapa nak tarik Sultan dalam isu ini? Yang mendraft benda itu, yang meluluskan, yang mengkaji itu kamu. Tak ada kena-mena dengan Sultan. Sultan kata sepatutnya bersangka baik, kamu dah lakukan perkara yang patut, bagi dia sign. Yang kena sekarang ini dipersoalkan adalah Kerajaan Negeri Kelantan. Macam mana 16 section di dalam kanun jenayah tersebut boleh bercanggah dengan perlembagaan? Itu soalan yang sepatutnya ditanya oleh rakyat Kelantan kepada Adun Kelantan, kepada Dun Kelantan, bukan Adun, Dun Kelantan. Soalan itu kena tanya. Adakah Dun Kelantan tidak kompeten dalam menggubal undang-undang sehingga boleh dibatalkan begitu saja? Itu persoalan. Tak ada lawyer ke yang boleh nasihat dia orang ni? Dan kalau dia gubal balik semula perkara ini, soalan kita, adakah penggubalan itu buat balik macam yang lama? Kalau dibuat macam yang lama, tuan-tuan, memang dia pelangkung kepala sendirilah. Memang wajar digelar bawah daulaha lah. Bodoh tak bertempat, kita kata. Dah lah bodoh, sombong pula tu. Wajarlah digelar demikian. So bagi saya, tuan, kita tengok nanti apa penggubalannya. Kan? Kita tengok nanti apa penggubalannya. Okey, habis. Saya nak bawa cerita Kedah sebelum saya bawa cerita apa orang kata, Wan Saiful Wan Jan ni. Alright. Di Kedah, mentang-mentanglah kami orang kampung, kan? Allah. Mentang-mentanglah kami orang kampung, sewenangnya dipermainkan. Kesian orang kampung Kedah ni. Alus tak. Hampir 50 penduduk kampung darat hutan kampung di sini merayu campur tangan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi bagi menyelesaikan isu hak milik tanah mereka yang gagal diselesaikan sejak 12 tahun lalu. Wakil penduduk Maznah Cik Don berkata, tanah seluas 0.6 hektar itu asalnya dibeli datuk mereka sekitar 1920-an melalui satu perjanjian yang disahkan kerajaan negeri. Namun urusan tukar milik tidak dapat dilakukan kerana pemiliknya gagal dikesan. Katanya tapak tanah bersatu tanah Rizab Melayu itu kini mempunyai 2 kedai makan, bengkel kendaan dan 9 rumah yang didiami oleh ahli keluarga generasi ketiga sehingga ke-6. Isu itu mula diketahui 2012 apabila salah seorang ahli keluarga mau membayar hasil tanah dan galian namun dilaporkan cukai terbit sudah dibayar individu lain
tidak dikenali. Oh, orang lain dah ambil tanah tu. Pemisahan kami kemudian di PTJ mendapati nama pemilik tanah sudah berubah daripada nama pemilik asal yang menjual tanah berkenaan kepada datuk kami kepada pemilik baru bukan Melayu. Pada 2014 kami menerima notis pengusiran pertama menyebabkan menerima notis pengusiran pertama menyebabkan kes ini terpaksa difailkan peguam di Mahkamah Tinggi Alustar, namun setelah perbicaraan kami gagal mendapat kami kembali hak milik ke atas tanah berkenaan, katanya. Katanya paling meragukan adalah bagaimana tapak yang diletak di bawah status tanah rezerv Melayu boleh ditukar kepada pemilik bukan Melayu, sedangkan perbuatan itu dah halang mengikut undang-undang. Harapan kami campur tangan lagi daripada Datuk Seri Muhammad Sanusi dan pengarah Galian Negeri Kedah kepada status ini. Saya baca je tuan-tuan supaya mana tahu Sanusi dengar tadi kan. Dia bolehlah bantu. Bulan-bulan puasa ni bantulah. Apa salahnya? Tak ada kena-mena dengan politik benda tu saja saya baca. Ini Elan tak payah jadikan tu short. Okay. So panjang cerita tu kat situ kan. Panjang cerita tersebut dekat situ. Okay, habis. Entahlah tuan-tuan. Cerita ni kita ni tak habis-habis macam ni kan. Sikap kita ni takkan habis macam ni. Terutama kalau satu bangsa tu dia majoriti. Bila dia majoriti je, dia akan menindas bangsa minoriti. Masa minoriti, bila dia akan ditindas, dia kena buat sesuatu lah. So akhirnya dia pun berprasangka buruk dengan kita. And vice versa. Kan? Okay. Angka sebenar miskin Tegar diketahui setelah padu dikemaskini, Rafizi. Angka sebenar mengenai kumpulan miskin Tegar dijangka diperolehi setelah sistem padu dikemaskini sepenuhnya. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ketika ini jumlah miskin Tegar yang dicatatkan melalui laporan rasmi adalah 0.2% daripada keseluruhan rakyat di negara ini. Menurutnya, miskin Tegar di negara ini mencatat penurunan 0.2% atau 18,445 rumah. Survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah mencatatkan penurunan berbanding 1% pada 2020. Data IKASih di bawah ICU dan GPM merekodkan pengurangan jumlah isi rumah miskin Tegar sebanyak 80,000 sehingga akhir tahun lalu. Beliau berkata demikian menjawab pertanyaan Datuk Seri Muttalib berhubung jumlah kemiskinan Tegar yang tepat kerana Perdana Menteri menyatakan bahawa ia akan dinoktahkan. Mengulas lanjut, Rafizi menjelaskan konsep menoktahkan kemiskinan Tegar adalah langkah yang diperhalusi Kabinet untuk mengambil pendekatan ekonomi setelah mengetahui jumlah sebenar di negara ini. Miskin sifar bermaksud kadar kemiskinan Tegar yang dilaporkan setiap tahun daripada pelaporan rasmi negara sebagai data rasmi. Kini 0.2% orang miskin Tegar. Maka kumpulan ini akan dipantau dan sudah tentu dari tahun ke tahun jumlah ini akan berubah setiap tahun berdasarkan garis kemiskinan. Setiap tahun sasaran mengeluarkan individu miskin Tegar berdasarkan pelaporan rasmi, tetapi sifar miskin atau menoktahkan tidak bermaksud tidak langsung orang miskin Tegar kerana kemiskinan itu relatif. Kalau begitu tidak perlu ada zakat, ujarnya. Menjawab pertanyaan tambahan Ismail mengenai data IKASih, Rafizi berkata ia perlu dibisihkan dari semasa ke semasa. Ia berdasarkan laporan menoktahkan tidak bermaksud tiada langsung orang miskin Tegar kerana kemiskinan itu relatif. Okay. Itu penting. Now, usaha untuk menoktahkan miskin Tegar ini telah berlaku sejak mula kerajaan persekutuan ataupun kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih kerajaan madani kita. Now, why is that important? Kenapa menentang ataupun menghapuskan kemiskinan Tegar? Miskin Tegar, dia bukan miskin, dia miskin Tegar. Dia dua benda beza. Ini sangat penting. Miskin Tegar ni tuan-tuan, miskin Tegar ni fakir tau. Dia ada miskin, dia ada fakir miskin. Fakir ni, erti antara definisi fakir ni, maksudnya benda makanan asas pun dia tak ada. Dia kalau tak boleh pergi holiday, tak boleh pakai kereta mewah, tak boleh ada kereta, mungkin dia naik motor saja, itu miskin mungkin. Kan? Pakaian pun tak bertukar macam saya, sama je pakaian, mungkin miskin. Tetapi fakir ini asas, benda yang asas, perubatan dia tak boleh akses, makanan ruji dia tak boleh akses ataupun jarang berlaku.
Dan kalau mereka sakit, sukar untuk mereka nak, orang kata apa, nak masuk ataupun nak mendapat rawatan yang sewajarnya. Kecuali daripada hospital kerajaan lah. Kalau nak pergi swasta tu lagilah mustahil. Even katakanlah nak pergi ke hospital, akses kepada medical tu pun sukar. Now, dalam pada itu, kita kena faham kemiskinan tegar itu juga adalah relatif. Miskin tu, kemiskinan itu juga relatif. Dia multifaktorial, bukan dia tak ada pendapatan. Tapi dia duduk kampung pedalaman, dia tanam sayur, dia makan, dia ambil air makanan daripada sungai, dia ada kolam. Dia tak perlukan pendapatan. Kalau ikut pendapatan dia kosong. Tetapi asas makanan dia ada. Dia tanam sayur, dia tanam padi. Asas makanan dia itu ada. Dan akses kepada orang kata sekolah, akses kepada pendidikan, kepada kemudahan-kemudahan asas pun dia tak susah. Contoh. Maka dia tidak boleh dikonsider sebagai miskin tegar walaupun bracket pendapatan dia itu adalah kosong. Dia tak jual katakanlah pendapatan itu. Dia hanya berharap dengan makanan dia cukup. So itu tak dianggap sebagai miskin tegar. Tetapi ada juga yang bekerja, balik ke rumah, makan asas pun dia tak boleh nak sediakan untuk diri dia dan keluarga, maka itu dianggap sebagai miskin tegar. Jadi kerajaan cuba menoktahkan perkara ini atas dasar sosial itu satu. Tetapi untuk ekonomi juga. The moment kita ada rakyat yang mempunyai miskin tegar, dalam masa yang sama kita ada penduduk yang mempunyai puluhan bilion ringgit dalam akaun dia luar negara. Kesenjangan, the disparity of income itu bila menjadi terlalu besar. Sedangkan dalam negara yang sama, ada penduduk makan harian, makanan ruji dia pun tak ada. Itu ada masalah dengan negara tersebut.